Bulan Zulhijjah haram berperang. Lepas Zulhijjah bulan apa tuan-tuan? Muharram. Maknanya 3 bulan ni Allah haramkan umat Islam berperang, sebagaimana dalam surah At-Taubah. Jadi bila masuk bulan Safar tuan-tuan, kembali dihalalkan peperangan. Sebab itulah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkosongkan rumah mereka, keluar berjihad di jalan Allah. Sebab itu banyak peperangan di bulan Safar. Perang Khaybar, perang Al-Abwa, perang Zi Amin, perang Ar-Raji, perang Zat As-Salasil, perang Alis, perang yang berlaku di bulan Safar. Begitu juga dengan perang Al-Mazar. Nak ceritanya bulan Safar ini bermaksud bulan yang kosong. Sahabat Nabi mengkosongkan rumah mereka, keluar berjihad di jalan Allah. Sama dengan kita tuan-tuan. Malam ni pun kita sedang safar. Kita safar apa tuan-tuan? Kita safarkan rumah kita sekejap. Antara maghrib ke isyak, kita safar sekejap. Tak payah angkat pedang, tak payah angkat senjata. Kita safar jihad lawan hawa nafsu. Datang rumah Allah, mengimarahkan rumah Allah. Kalau duduk depan TV time maghrib ni seronok juga tuan-tuan, kan? Tapi kita tinggalkan sekejap rumah kita. Kita safar, kosongkan rumah sekejap. Kita datang ke rumah Allah. Inilah tempat kita bercinta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dekat dunia ini tuan-tuan, tempat yang Allah paling cinta namanya rumah-rumahnya. Sebab tu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul bilad ilallah masajiduha. Tempat yang Allah paling cinta dalam sesebuah negeri, kata Nabi, inilah namanya rumah Allah, surau, madrasah, masjid, tempat manusia beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dekat dunia ni tuan-tuan, tangga apa yang payah sangat orang nak naik? Senang soalan tu tuan-tuan. Dekat dunia ni, tangga apa yang payah sangat orang nak naik? Ada orang jawab kat saya, Ustaz, tangga yang payah nak naik nu dekat Batu Cave. Tinggi Ustaz. Saya jawab yang tu ramai orang naik. Yang seorang lagi jawab, Ustaz, nu tangga KL Tower nu tinggi Ustaz. Yang tu ramai orang naik. Tapi ada satu tangga ni tuan-tuan, kalau Allah tak masukkan kekuatan iman, tak boleh dia naik kan? Tak lain tak bukan, namanya tangga rumah Allah. Walaupun kadang-kadang surau 2 anak tangga je, tapi kalau Allah tak masukkan iman yang kuat dalam hati, 2 anak tangga dia tak boleh naik tuan-tuan. Tapi tangga stadium dia naik, tangga shopping mall dia naik. Nak ceritanya apa? Nak ceritanya kita yang boleh datang rumah Allah, syukur banyak-banyak. Bukan sebab kudrat kita tuan-tuan, tapi sebab Allah bagi apa pada kita? Allah berikan bimbingan taufik daripadanya. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, solatlah di belakang imam sebelum kita disolatkan di hadapan imam. Apa makna daripada kata-kata tu? Berjamaahlah sentiasa di rumah Allah. Mudah-mudahan, saya yakin tuan-tuan semua, insya-Allah kita semua orang-orang yang digelar kaki rumah Allah. Daripada orang gelar kita kaki bola, kaki shopping, kaki wayang, baik orang gelar kita kaki surau, kaki masjid. Mulia gelaran itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita datang rumah Allah, ini bermakna kita menyahut panggilan Allah. Tuan-tuan, kita panggil anak kita buat dono je. Dah lah buat dono, peli-peli pula kita. Apa perasaan kita sebagai orang tua? Anak itu mungkin dipanggil anak derhaka.
Kita bos, ada staff, kita panggil staff buat kerja, tapi staff buat tak tahu je. Itu nama staff yang kurang ajar. Bos panggil buat dono je. Sama juga tuan-tuan, Allah panggil kita 5 kali sehari. Berapa ramai manusia yang buat dono je, buat tak tahu je. Menyebabkan, Masya Allah, kalau anak dipanggil anak derhaka, kalau staf dipanggil staf yang kurang ajar, maka hamba Allah yang tak menyahut panggilan Allah, itulah yang dipanggil hamba Allah yang Masya Allah, tak tahu kita nak cakap. Mudah-mudahan Allah beri hidayah kepada mereka-mereka yang sedemikian, insya Allah. Sebab itulah tuan-tuan, kita sahutlah panggilan Allah solat sebelum kita menyahut panggilan Allah yang disebut dengan panggilan kematian. Bila Israel datang memanggil, tuan-tuan, bila disebut tentang kematian, panggilan Allah yang paling kita risau adalah panggilan kematian. Panggilan solat, panggilan haji, dua-dua tu panggilan Allah. Panggilan solat kita tahu bila waktunya, ada masa-masanya, masuk waktu bunyilah. Panggilan haji kita tahu bila waktunya, bulan Zulhijjah musim haji lah. Tapi panggilan Allah yang ketiga ni yang kita risau, sebab tak tahu bila waktu, tarikh, masa, tempat dan sebagainya. Itulah yang dipanggil sakaratul maut, panggilan kematian. Kita tak tahu tuan-tuan. Sebab itu dalam surah Luqman, kalau tuan-tuan buka akhir-akhir surah Luqman, Allah berfirman, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tak ada siapa pun yang tahu bila, di mana dia akan dimatikan oleh Allah. Kita tak tahu tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan mati dulu, saya mati kemudian. Ataupun yang kedua, mungkin saya mati kemudian, tuan-tuan mati dulu. Amboi, banyak cantik ustaz, asyik kemudian je dia. Tak adalah gurau tuan-tuan, jangan marah. Mungkin saya pergi dulu, tuan-tuan pergi kemudian. Sebab bila sebut mati, bila, di mana, macam mana, semua rahsia. Bila kita tak kisah sangat, di mana kita tak kisah sangat. Yang kita paling kisah macam mana cara. Allahu Akbar. Tok Bilal tengah azan, rebah meninggal tengah azan. Ya Allah ya Karim, sebagaimana berlaku baru-baru ni. Itu antara contoh yang macam mana kematian cara tu. Tengah baca Quran, meninggal dalam keadaan baca Quran berwuduk, Masya Allah. Keluar kerja cari nafkah, keluar pagi balik petang, keluar pagi balik petang, dalam buat kerja cari rezeki halal meninggal. Allahu Akbar. Itu pun kematian yang mulia. Maknanya cara kematian tu yang kita risau. Bila tak apa lagi, di mana tak apa lagi. Yang cara kematian mudah-mudahan caranya dalam keadaan yang mendapat mardatillah, keredaan Allah Ta'ala. Sebab itulah guru saya kata tuan-tuan, kita tak boleh memilih cara kematian, tetapi kita boleh pilih cara kehidupan. Orang yang memilih cara hidupnya hidup Islam, sayang Allah, sayang Nabi SAW, mudah-mudahan cara kehidupan itu membawa kepada cara kematiannya. Pegang kata-kata guru saya tadi tuan-tuan, kita tak boleh pilih cara mati kita, tapi kita boleh pilih cara hidup kita. Maka pilihlah dengan cara hidup dengan Islam, dengan iman, bertauhidkan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan bila kita meninggal nanti, meninggal kita dengan kalimah agung
la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, nyawa kita masih di kandung badan, kita perbanyakkan bersihkan hati tuan-tuan. Sebab orang yang hatinya bersih, kematiannya pasti bersih. Tapi orang yang hatinya kotor, cemar, banyak titik-titik hitam, maka kematiannya na'udzubillahi min zalik, takut-takut membawa kepada kematian yang tidak diredai Allah. Sebab itulah pepatah Melayu sebut macam mana? Bersihkan rumah seolah-olah ada tetamu nak datang esok. Samalah bersihkan hati seolah-olah kita nak mati esok. Bersihkan rumah seolah-olah ada tetamu nak datang ziarah esok. Begitulah bersihkan hati kita setiap hari seolah-olah esok hari kematian kita. Ya Allah, Ya Karim, kita nak semua pergi dalam keadaan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kita redha pada Allah dan Allah lagi-lagi redha pada kita. Tanda kita orang yang benar-benar dekat dengan Allah, sebagaimana Tuk Khatib baca dalam khutbah Jumaat, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kita mati melainkan dalam keadaan muslim, mukmin, soleh wa musleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang jemaah yang dikasihi dirahmati Allah Ta'ala, kita adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, bila sebut umat Nabi, Nabi sebut apa pada kita? Umur umat-umat aku. Dalam bahasa Arabnya, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umat-umat aku kebanyakannya antara 60 ke 70 tahun sahaja. Wa qalluhum, hanya sebahagian kecil daripada mereka, man yajuzu dzalika, yang panjang umurnya diberi bonus oleh Allah Ta'ala. Biasanya umur umat-umat aku, kata Nabi, antara 60 ke 70. Kecil sikit sangat yang melepasi angka itu. Sebab itulah tuan-tuan, cuba kita ingat balik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi wafat umur berapa tuan-tuan? Nabi wafat umur 63 tahun. Kenalah dengan hadis tu. Antara 60 ke 70. Tuan-tuan, ni bulan Safar ni. Bulan Safar apa berlaku pada Nabi? Nabi jatuh sakit. Bulan Safar Nabi mula jatuh sakit. Dan Nabi wafat bila? 12 Rabiul Awal. Tarikh lahir Nabi, tarikh Nabi meninggal, tarikh yang sama. Tuan-tuan, Nabi wafat 12 Rabiul Awal pada tanggal 63 tahun. Masya Allah tuan-tuan. Tengok, kena dengan hadis tu, 63. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakar meninggal dunia umur berapa tuan-tuan? Sayyidina Abu Bakar, bapa mertua Nabi, tok tua Nabi, meninggal umur berapa tuan-tuan? Sama macam Nabi, 63 tahun juga. Lepas Nabi wafat, Abu Bakar menjadi khalifah selama 2 tahun 3 bulan. Tak lama lepas itu, 15 hari Abu Bakar sakit. Pendapat yang paling kuat mengatakan termakan daging sup yang telah dibubuh racun. Sakit Abu Bakar As-Siddiq, demam menggeletar tubuh badannya, 15 hari sakit. Lepas tu, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Abu Bakar meninggal umur sama macam Nabi. Umur berapa tuan-tuan? 63 tahun. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar meninggal umur berapa tuan-tuan?
Saidina Umar pun bapa mentua Nabi juga. Sebab Nabi kahwin dengan anak perempuannya, Hafsah. Saidina Umar meninggal umur berapa tuan-tuan? Sama juga macam Nabi, 63 tahun juga. Tengok, ketiga-tiga jenazah mulia ni wafat meninggal umur sama 63 tahun. Saidina Umar tengah jadi imam sembahyang subuh tuan-tuan. 24 Zulhijjah, pagi subuh dia jadi imam. Tengah-tengah jadi imam, tiba-tiba ya Allah, datanglah pembunuh upahan, Abu Lu'lu'ah. Datang Abu Lu'lu'ah bawa pisau, pedang. Pedang tu pula bercabang dua tuan-tuan. Mata dua, bermata dua. 6 kali ditikam Sayyidina Umar kat belakang. 6 kali tikam pisau bermata dua. Ibarat berapa kali kena tikam tuan-tuan? 12 kali. Allahu Akbar. Rebah Sayyidina Umar. Bila rebah, yang semayang belakang Sayyidina Umar namanya Abdul Rahman bin Auf. Sayyidina Umar pun cepat-cepat suruh Abdul Rahman ganti dia jadi imam. Dia sakit dah, belecer darah. Orang Kelantan kata ni, tubik belecer darah ni. Masya Allah kan. 24 Zulhijjah kena tikam, tak mati. 25 tak mati. 26 Zulhijjah tak mati lagi. Oh, gagah molek Sayyidina Umar. Kalau kita kena sebiji macam mana kita? Orang bagi biji kat kita, masuk ICU, petang orang hantar kita ke Batu Dua, Batu Nisan tu lah. Maknanya kita ni kalau kena sekali habis lah kita. Tapi Sayyidina Umar 12 kali kena tikam. 24 Zulhijjah kena tikam. Mati bila? Mati 30 Zulhijjah. Seminggu lepas kena tikam baru mati. Doktor pada zaman tu, dia panggil bahasa Arab tabib. Tabib bagi air ubat, air akar kayu, supaya Sayyidina Umar minum supaya sembuh. Bila Sayyidina Umar minum air tadi, keluar air kat tubuh badannya, keluar ubat tu tuan-tuan. Sebab dah tembuh habis ni tuan-tuan. Allahu Akbar. Itu pun tengah-tengah sakit tu jadi khalifah memerintah negeri Madinah lagi pada waktu tu. Masya Allah. Nak ceritanya apa tuan-tuan? Hebat Sayyidina Umar, meninggal umur yang sama, 63 tahun. Masya Allah, tabarakallah. Sebab tu Sayyidina Umar jangan main dengan dia. Jangankan manusia, syaitan takut dengan dia. Dalam ramai-ramai sahabat Nabi yang syaitan takut, Umar tuan-tuan. Nabi sebut, ma salaka Umar fajjan qattu illa salaka syaitan fajjan ghaira fajjika, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Umar melalui satu jalan, syaitan lari cari jalan lain. Tak nak bertembung dengan Umar tuan-tuan. Umar lalu, syaitan lari. Kalau kita lalu, dia menyamar jadi hantu kat limah, jadi pontianak, jadi pocong. Dia tak takut dengan kita. Dengan Sayyidina Umar jangan main. Tu hebat dia. Jadi tuan-tuan, Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, ketiga-tiganya meninggal umur yang sama, 63 tahun. Seorang lagi tuan-tuan, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali meninggal umur berapa tuan-tuan? Sama juga, 63 tahun juga. Sayyidina Ali jadi khalifah. Maka Sayyidina Ali pun sama kes macam Sayyidina Umar juga, kena bunuh juga. Abdul Rahman bin Muljam tikam dia waktu subuh juga. Ditikam Sayyidina Ali, Masya Allah. Meninggal dunia Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, umur yang sama, 63 tahun, dikebumikan di bumi Iraq. Lepas tu kubur Sayyidina Ali di Iraq. Kubur yang lain semua di Madinah. Rasulullah di Madinah, Abu Bakar di Madinah, Sayyidina Umar di Madinah, Sayyidina Uthman di Baqi' Madinah. Tapi Sayyidina Ali di Iraq. Jadi tuan-tuan, tengok Rasulullah, Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, 4 jenazah ini meninggal umur sama, 63 tahun. Kecuali Sayyidina Uthman seorang je. Sayyidina Uthman kena bunuh juga.
Dibakar pintu rumahnya. Pemberontak masuk dalam rumahnya. Dibunuh Sayyidina Osman ketika sedang membaca Al-Quranul Karim pada umur 82 tahun. Sayyidina Osman panjang sikit umurnya. Nak ceritanya, tapi keempat-empat jenazah mulia tadi wafat 63. Ada orang tanya saya, "Ustaz, kenapa 63?" Tanya saya, mana saya tahu. Sebab mati ni rahsia Allah. Saya pun tak tahu kenapa 63. Tapi pengajarannya apa tuan-tuan? Pengajarannya yang mana depan saya, yang hampir-hampir umur 63 tu, faham-faham je lah. Jangan buat-buat tak faham pula. Yang mana dah lebih 63, lagilah kena faham. Yang muda-muda macam saya, jangan senyum-senyum pula. Kalau gitu lambat lagi lah aku ni. Jangan pula seronok macam tu. Nabi sebut umum, tapi hakikat ajal kita tak tahu bila. Kita tak tahu bila sampai masa kita. La yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Bila sampai ajal, tidak akan diperawal ataupun diperlewat walaupun sesaat. Cuma macam saya sebutkan tadi, kita nak mati dalam keadaan Allahumma ahyina bil iman, Allahumma amitna bil iman, Allahumma amitna bil iman. Ya Allah, kita nak mati dengan iman. Kita mati tak ada kereta, Allah tak marah. Kita mati tak ada geran tanah, Allah tak marah. Kita mati tak ada jawatan, Allah tak marah. Tapi kalau kita mati tanpa iman, itulah sebesar-besar kemurkaan Allah. Wal'iyadhu billahi min dhalik. Sebab itulah hari ni tuan-tuan, Nabi pesan pada kita, zikrul maut. Perbanyakkan ingat kepada kematian. Hari ni kita duk cerita hijrah. Hijrah akhlak, hijrah sikap. Sedangkan hijrah yang pasti berlaku pada kita namanya hijrah alam. Daripada alam dunia sampai masa kita akan hijrah ke alam barzakh. Kita berasal daripada tanah, kita berjalan di atas tanah sampai masa kita masuk semula ke tanah. Dalam Quran surah Taha, Allah berfirman, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Daripada tanah kita berasal dan kita berjalan di atas tanah sampai masa kita masuk semula ke tanah, dan kita dibangkitkan semula di padang mahsyar juga daripada tanah. Itulah hakikat kehidupan kita tuan-tuan. Sebab itulah hari ni jangan kita terlalu mendongak ke langit sedangkan asal kita hanya di tanah. Maknanya jadilah kita orang yang tawaduk, orang yang sentiasa rendah hati, rendah diri, sedar kita adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi pesan pada kita tuan-tuan, perbanyakkan ingat kepada kematian. Tuan-tuan, ingat mati antara kita tak sama tuan-tuan. Sebab tu kita tak payah nak condemn orang, sebab orang ingat mati dengan cara masing-masing. Ada orang dia ingat mati macam mana tuan-tuan? Setiap malam sebelum tidur dia baca surah Al-Mulk. Sebab Nabi sebut siapa-siapa yang baca Al-Mulk, hiyal mani'ah min azabil qabr, akan terhindar daripada azab kubur. Maknanya dia baca Al-Mulk sebelum tidur, tanda ingat mati dah tu tuan-tuan. Supaya kuburnya kelak tak menjadi tempat siksaan, tak menjadi penjara, tetapi menjadi taman syurga. Yang mana mampu baca Al-Mulk waktu malam sebelum tidur, silakan baca. Kalau tak mampu tak apa, paling kurang sebelum tidur ayat kursi. Ayat kursi tak mampu juga, paling kurang 3 kul. 3 kul tak mampu juga, paling kurang doa tidur. Tengok keadaan kita.
Ada orang dia ingat mati macam mana tuan-tuan? Ada orang dia ingat mati, dia bertahlil. Ada majlis tahlil, dia pergi raikan dengan tujuan mudah-mudahan bila sampai waktu aku, orang lain pula tolong kirim pahala kepada aku. Syekh Wahbah Zuhaili sebut dalam kitab dia, sampai pahalanya kepada si mati. Tak kala kita buat tahlil, mengirimkan pahala kepada mereka-mereka yang telah meninggal dunia. Ada orang dia ingat mati macam mana tuan-tuan? Ada orang dia ingat mati, dia ziarah kubur. Sebulan sekali pergi, sambil-sambil cuci kubur. Itu tanda ingat mati. Masing-masing ada cara. Saya ada seorang guru saya tuan-tuan. Guru saya, Masya Allah, dia ingat mati macam mana? Dia dah ada batu nisan dia sendiri yang dia simpan. Dekat batu nisan dia, dia okey nama dia siap-siap. Dia kata pada kami, hari-hari dia tengok batu nisan yang dah tertulis nama dia. Itu tanda dia ingat mati kan. Beza dengan kita tuan-tuan. Kita, kereta, nama kita. Geran tanah, nama kita. Rumah, nama kita. Kalau boleh, semua benda atas muka bumi nak letak nama kita. Tapi ada tak kita letak nama kita kat batu nisan? Tak ada. Orang lain yang tolong letak nanti. Maknanya beza kita dengan alim ulama. Guru saya, itulah kerja dia. Antaranya, hari-hari dia tengok batu nisan yang dah tertulis nama dia. Tanda dia ingat kepada kematian. Sebab tu saya kata, ingat mati tak sama. Antara kita dalam banyak-banyak tu mesti ada satu. Seorang ulama terkenal tuan-tuan. Seorang ulama terkenal yang kita selalu duk baca kitab dia tuan-tuan. Namanya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Siapa dia tuan-tuan? Ulama. Nama dia, nama ayah dia, nama atuk dia sama. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Ataupun nama glamournya Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Imam Ghazali tuan-tuan ingat mati macam mana? Imam Ghazali ingat mati dengan cara dia simpan kain kafannya dalam bilik tidurnya sendiri. Hari-hari dia tengok kain kafan dalam biliknya. Itu tanda dia ingat mati. Imam Ghazali meninggal muda tuan-tuan. 53 tahun meninggal dunia Imam Ghazali. Kita duk baca kitab dia, Ihya Ulumuddin, Minhajul Abidin, Bidayatul Hidayah. Berpuluh-puluh lagi kitab dia tuan-tuan. Meninggal dunia awal 53 tahun tuan-tuan. Hari dia nak meninggal dunia tuan-tuan, 14 Jamadil Akhir tahun 505 Hijrah. Lepas sembahyang subuh juga tuan-tuan. Lepas sembahyang subuh, atas tikar sejadah, Imam Ghazali pesan kepada adik dia, tolong bawa kain kafan aku kepada aku. Tengok, dia rasa dah tuan-tuan, rasa dah nak pergi. Orang dekat dengan Allah tuan-tuan. Lalu Imam Ghazali ambil kain kafan dia, dia pun letak atas tubuh badan dia. Atas tikar sejadah tu dia letak kain kafan atas tubuh badan dia. Dia bermunajat dengan Allah sekejap. Tak lama lepas tu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Imam Ghazali meninggal dunia lepas solat subuh atas tikar sejadah, dalam keadaan berwuduk, dalam keadaan pegang kain kafan dia sendiri. Masya Allah. Itulah ulama yang dekat dengan Allah Ta'ala. Kita azan dulu ke? Berhenti azan dulu ke? Ke boleh sambung? Ikut SOP Kalau ikut SOP boleh sambung lepas azan. Macam mana? Saya sambung sikit ya. Okey. Kalau ikut SOP jaiz boleh sambung lepas azan. Tapi tak apa, saya sambung sikit lagi, lepas tu azan kita solat insya-Allah. Jadi tuan-tuan, nak ceritanya apa? Nak ceritanya, Masya Allah, ingatlah mati dengan cara masing-masing. Antara kita tak sama. Antara kita tak sama. Mudah-mudahan tuan-tuan, bila kita banyak ingat kepada kematian, insya-Allah, macam saya sebutkan tadi tuan-tuan, kita pilih cara hidup Islam. Mudah-mudahan meninggal pun dalam keadaan cara hidup Islam. Sayyidina Umar Al-Khattab
radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Umar, tuan-tuan, saya cerita dah tadi cara dia meninggal. Sayyidina Umar, dia ingat mati macam mana? Kalau Imam Ghazali tengok kain kafan, tok guru saya sendiri tengok batu nisan sendiri. Imam ataupun Sayyidina Umar Al-Khattab ingat mati dengan cara dia tengok cincin dia. Sebab dekat cincin dia, dia tulis 3 patah perkataan, kafa bil mauti mau'izah. Cukuplah kematian sebagai peringatan buat aku. Masya Allah, hari-hari dia tengok cincin dia, hari-hari dia ingat pada kematian. Mudah-mudahan kita pun samalah, tuan-tuan. Kita banyakkan zikir taubat pada Allah, kita banyak-banyak munajat dengan Allah, istighfar pada Allah. Pintu yang paling luas dalam Islam namanya pintu taubat. Dan pintu taubat tak akan tertutup melainkan bila saat dah sampai sakaratul maut bagi kita. Jadi sebagai akhirnya, tuan-tuan, sebagai akhirnya, sama-sama kita bermuhasabah. InsyaAllah, mudah-mudahan kita jadi orang yang benar-benar dekat dengan Allah. Dan akhir kata daripada saya, peganglah kata-kata saya ini, tuan-tuan. Waktu kita lahir, kita seorang je menangis, orang lain semua bergembira. Bila kita mati, tuan-tuan, mudah-mudahan biar dia terbalik. Biar kita seorang pula bergembira nak bertemu dengan Allah. Biar orang lain pula menangisi pemergian kita. Ini kata-kata akhir saya, tuan-tuan. Saya ulang, waktu kita lahir, kita seorang je menangis, orang lain semua happy waktu kita lahir. Dan bila kita mati, mudah-mudahan biar dia terbalik, tuan-tuan. Biar kita seorang bergembira nak bertemu dengan Allah, biar orang lain pula yang menangisi kita. Tapi kalau kita mati, orang kata mati dah, sepatutnya 4 tahun lepas lagi kau mati. Kalau orang kata macam tu, na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita tidak sedemikian. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah, lebih kurang 45 minit kuliah maghrib saya, Ustaz Farhan. Kali pertama saya bertemu dengan tuan-tuan di Surau Al-Ikhwan pada malam ini dengan tajuk kita Kematian Husnul Khatimah. Mudah-mudahan insya-Allah panjang umur ada rezeki. Kita jumpa lain kali. Terima kasih kepada pihak pentadbiran Surau Al-Ikhwan yang sudi jemput saya. Siru ala barakatillah. Barakallahu fikum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.